Ingat tak saya sebut tadi, Nabi Adam AS diturunkan dengan ilmu kan. Okey, kemudian daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh, berapa dia punya tarikh? Berapa lama? Ingat tak? 1,600 tahun Betul? 1,600 tahun. Okey. Orang kedua yang dibagi ilmu yang besar adalah Nabi kita Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran. Dengan Al-Quran tu kita tengok, maksudnya banyak ulama Islam pernah lead benda-benda sains kan, sampai daripada sains yang diterokai oleh ulama Islam disambung oleh orang barat, kita ada teknologi macam ini. Okey, daripada zaman Nabi kita Muhammad sampai kita sekarang, berapa lama tarikh dia? Ingat tak? Kita berapa hijrah sekarang? 1400 kan? 1400 betul? Kalau zaman Nabi kita Muhammad sampai kita 1400 tahun dah moden macam ni, kalau kita nak tahu apa yang ada zaman Nabi Nuh AS, kena tunggu 200 tahun lagi. Sebab Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1600 tahun. Kan? Kita 1400 tahun dah canggih macam ni. Mana tak, barulah kita faham kenapa umat Nabi Nuh tak percaya pada Nabi Nuh. Macam kita sekarang, moden macam ini pun berapa ramai orang tak bertuhan dah sombong, tak perlu Tuhan dah engkar dah. Kan? Ni dia. Okey. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian okey, nanti first akan keluar Dajjal. Okey, kita faham. Oh, Dajjal Tamim Adari pernah jumpa, badannya besar, umat Nabi Nuh memang ilmunya tinggi. Okey, sebab itulah dia boleh pergi ke satu tempat sekelip mata. Kan? Bahasa lamanya sihir lah. Bahasa modernnya teknologi. Dia boleh transfer satu tempat sekelip mata. Macam mana boleh buat? Kita hari ni nak kapal terbang pergi ke London, pergi ke mana, berbelas jam. Ini sekelip mata. Macam mana tu? Kan? Sekarang ni Elon Musk ni 1 juta billionaire tengah invest untuk space. Kan? Dia nak buat satu transit dekat angkasa. Bumi kan berputar. Hari ni kita nak pergi US, kita bukan naik kapal terbang macam ni. Kita naik, lepak sekejap dekat angkasa, bumi berputar, turun balik, sampai US, 3 jam sampai US. Kan? Elon Musk kan tengah explore benda tu. Maknanya satu terminal kat angkasa, jadi kita tak perlu naik kapal terbang. Nak pergi US sampai 30 jam, 20 jam lebih. Tu kan. Ni naik, bumi pusing, ni turun balik, 3 jam je. Maknanya kita pun dah start explore sekelip mata punya perjalanan. Macam mana Dajjal tu boleh sekelip mata ke timur dan barat mesti teknologi dia lagi tinggi kan. Teknologi perubatan dia waktu tu kan. Orang sakit makcik. Dahlah serabut dengan hak tu, mari pula Israel tanya bab persoalan mati. Lalu apa jadi? Nabi Allah Musa tampak muka Israel tercabut mata. Baca Bukhari, baca Muslim hadis. Nabi Musa tampak Israel terkeluar biji mata. Lalu Israel naik menghadap Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa kamu hantar aku, kirimkan aku kepada manusia yang tak mau mati? Lafaz hadis sebut, lalu Allah memperbaiki kembali mata Israel, suruh turun sekali lagi. Tanya balik persoalan ni. Kali ni kalau dia nak mati hak Allah tetap, go on. Kalau dia pilih nak tangguh, cara tangguh dia ialah kena cari seekor lembu. Lembu ni kena duduk belakang lembu. Duduk alik belakang lembu, angkat tangan ni, tepek di punggul lembu. Besar mana tapak tangan itu, tanda molek, ni punggul lembu ni, akak. Agak-agak hak bekas tapak tangan kita saat ni, kalau bila bulu sosok berapa ribu bulu. Hak penuh tapak tangan ni. Bayangkanlah kalau kita bila sosok, bulu hak penuh tapak tangan ni berapa ribu. Koya-koya ya, berapa ribu? Bodoh-bodoh. 10,000. 10,000. Selah bulu setahun tangguh dia. Apa kalau 10,000? 10,000 tahun. Tapi Nabi Musa pilih mana? Pilih Allah tentukan. Bayangkan kalau Nabi Musa pilih ni, hidup lagi ke tak Nabi Musa tadi?
hidup lagi sekali dengan kita. Dan kita pun mungkin berasa sedap. Berapa berasa sedap tu? Ya Nabi Allah Musa, berapa umur Rasul lalu? Umur saya baru 3,000. Ada berapa lagi? 7,000. Wah, sedap. Lambat lagi nak kiamat Lagi tak wafat dia, tak kiamat lagi lah. Oh, jauh lagi lah masa tu dah. Tu perkiraan yang kita kata bukan nak menghina Rasul dah, cuma nak royaknya lagu tu lah. Allah buat tu comel dah, pilih tak ditentukan dia. Tapi nak mati lagu mana? Boleh buka lagi hadis. Nabi Musa minta, kalau ni lah sempadan dia. Ni, kalau hamba ni duk alik Palestin, tu alik puak-puak dia, seorang duduk atas lain sempadan ni, ambil batu sebutir, baling sejauh 1 kali lontaran. Kalau aku kamu nak wafatkan, wafatkanlah sejauh lontaran batu tu. Sebenarnya Nabi Musa nak mati dalam ni tempat suci, tapi sebab malu kepada Allah dengan perangai Bani Israel tadi, sekurang-kurangnya dekat dengan tempat suci sejauh lontaran batu. Jadi adalah pemakaman Nabi Allah Musa di atas gunung Nebo. Waktu Rasulullah cerita ni dekat sahabat, Rasulullah kata, sekarang ni kita berada di bumi Madinah. Kalau lah ni aku cerita kita duduk tempat tu, pasti aku akan tunjukkan pada kamu, itulah tempat pemakaman Nabi Allah Musa. Satu tanah yang berpasir dan berbatuan merah. Okey. Bila mati Nabi Allah Harun, mati Nabi Allah Musa, siapa nak buat masuk Bani Israel ni? Siapa nak pimpin mereka? Siapakah dia peneman yang bawa ikan sewaktu pergi cari Nabi Allah Khidir? Siapa? Hak teman Nabi Musa cari Nabi Allah Khidir dalam surah Al-Kahfi tu siapa? Hak tukang bawa ikan tu siapa tu? Nabi Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam, tu cicit Nabi Allah Yusuf. Dalam agama Kristian dia disebut Joshua. Joshua tu Nabi Allah Yusha. Dialah yang memimpin Bani Israel berperang. Masuklah berperang hari Jumaat. Ting 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 sampai waktu asar. Nak menang ni. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha nak menang dah. Tapi bila lebih dah waktu asar, kebimbangan mula datang pada diri Nabi Allah Yusha. Sebab apa? Sebab bila matahari terbenam, malam tu jatuh malam apa? Malam tu jatuh malam Sabtu. Dan hari Sabtu adalah hari yang mulia di sisi bangsa Yahudi. Tidak boleh sesekali berlaku pertempuran, peperangan, apatah lagi menumpahkan darah. Maksudnya bila matahari jatuh kena berhenti. Sedangkan kita nak menang, ruginya kalau kita tak ada menang sebelum mentari jatuh. Pani kita kena berstop dah. Bila kita stop, orang boleh lari, orang boleh strategi balik, orang boleh reka plan baru lagi. Kita kena menang juga. Masa inilah Nabi Allah Yusha berdoa dan bermohon kepada Allah agar pergerakan matahari terhenti pada paksi dia. Stop matahari, tak jalan masa. Peranglah, perang sampai menang. Bila menang Bani Israel ke atas orang-orang bumi Kanaan, barulah matahari bergerak balik. Inilah kisah tertahannya matahari di tangan Nabi Allah Yusha. Ada clue tak dalam kisah ni? Ada clue tak dalam kisah ni? Baik. Sekarang ni saya nak mengajak tuan-tuan berfikir. Saya bukan nak mengesahkan, ini bukan suatu kepastian. Tapi sebelum ni, bila kita sebut tentang sains, kita diajar bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Matahari tetap, bumi dan planet lain keliling matahari. Bila nak suruh berhenti masa, sepatutnya Nabi Allah Yusha minta matahari berhenti ke bumi yang berhenti?
matahari tak bergerak, hak lain pusing. Patut kalau nak berhenti masa, Nabi Yusha perlu doa matahari berhenti ke bumi yang berhenti? Patut bumi yang berhenti. Tapi hak sebenarnya lagu mana? Suruh kawan ni berhenti. Maksudnya siapa yang diam, siapa yang bergerak sekarang? Bumi diam, matahari yang bergerak ke? Matahari diam, bumi yang bergerak? Sini kita akan dapat clue dia. Sepatut Tuhan akan memperbetulkan, silap tu kamu minta matahari berhenti, sepatut kamu kena berdoa bumi lah berhenti, sebab bumi yang keliling matahari, matahari duduk tetap dah. Jadi bila matahari berhenti, kita akan dapat gambaran. Ni saya ajak berfikir, saya bukan ahli sains, tentu ada sesuatu yang boleh kita fikirkan kembali tentang teori-teori sains yang dipersembahkan kepada kita sebelum ini. Baik, masuklah, menang. Inilah Bani Israel masuk kembali dan mereka mendakwa ni tanah dia. Sekarang tengok, bumi, asal bumi ni milik siapa? Milik siapa? Asal kalau kira cerita tadi, milik siapa? Kalau nak kira orang Nafutiyah tu lagi berhak, orang Kanaan lagi berhak, Amorik lagi berhak, Yabusiyah lagi berhak, Fonisia lagi berhak, Filistin lagi berhak. Dia mari masuk berperang. Tiba-tiba yang selalu dia canangkan ialah apa? Yang selalu mereka canangkan terhadap Rasulullah dan agama ini, agama Islam, ditebarkan melalui mata pedang, peperangan, bunuh orang, cincang orang, tawan orang. Itulah Islam, agama keganasan, agama teroris. Time kita dia kata ganas, tapi time dia nak masuk ni, orang bagi laluan ke kena berperang, kena perang. Bumi ni bukan bumi dia. Dia masuk bumi orang, bunuh orang dalam tu, cincang orang dalam tu. Pasal apa tak dipanggil keganasan? Pasal apa tak dipanggil teroris? Kalau itu dakwaan terhadap Nabi Muhammad dan sahabat sebelum ni. Tapi sebab kita ada Tuhan yang sama, agama yang sama, kita sedar mereka masuk dan berperang atas perintah siapa? Perintah siapa ni? Nak masuk bumi Palestin, siapa yang suruh? Allah kan? Jadi bila kita ada panduan wahyu, kita tak fikir dah mereka bunuh orang, kita tak fikir dah mereka masuk rumah orang, kita tak fikir mereka masuk bumi orang. Yang kita nampak apa yang mereka buat, perintah Allah. Jadi kita tak akan tuduh perlakuan mereka ni teroris, kita tak akan tuduh perlakuan mereka keganasan, kita tak akan tuduh perlakuan mereka rampas hak orang. Samalah demo, jangan sekali-kali tuduh apa yang Nabi buat tu ganas. Sebab Nabi buat bukan kehendak dia, tapi perintah. Kalau memahami agama secara tepat dan benar, itulah dia. Kalau kita nak buang atas perintah Allah, mereka lebih awal boleh dituduh teroris dan menceroboh bumi orang. Tapi kita tak pernah kata, kita faham itu perintah dalam agama oleh Allah. Jadi hari ini janganlah tuduh Islam tu disebarkan melalui mata pedang, ganas, awan orang, cincang orang. Benda lebih awal dah berlaku depan mata sebagai bukti. Tapi sebenarnya pengingkaran terhadap Nabi Allah Harun dan Musa, Allah dah tarik balik dah the promised land ini daripada bangsa Yahudi. Allah dah tarik dah, tapi mereka tetap mengaku-ngaku bumi ini milik mereka. Atas dasar dengan Nabi Yusha tadi. Sampailah lepas Nabi Yusha meninggal, mari pemimpin kedua, Izkil bin Boza. Mari pemimpin ketiga, Khalid bin Yuqanna. Sampailah pemerintahan 12 hakim Bani Israel. Ada Otnil, ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah, ada Gideon, ada Lotar, ada Yair, ada Yefta, ada Ebzan, ada Elon, ada Abdon, ada Simson. Itulah 12 hakim Bani Israel. Berakhir dengan Simson. Simson tu di sisi mereka, di sisi kita itulah Nabi Allah Syam'un. Samson and Delilah, itulah dia. Delilah tu bukan lagu Kristen. Samson and Delilah, Nabi Syam'un, yang Rasulullah cerita dalam hadis
dalam banyak-banyak nabi, inilah seorang nabi yang dia masuk ke syurga, dia seorang-seorang, tak ada pengikut belakang dia. Orang lain dah ramai, hak ni ada beratus, hak ni ada puluh, hak ni ada sikit, tapi dia seorang-seorang je. Tak ada orang belakang dia, pengikut dia. Dan Nabi Syam'un jugalah ada keterkaitan dengan hadiah daripada Allah tentang apa? Takkan tak tahu cerita Nabi Allah Syam'un. Nabi Allah Syam'un ni yang jadi seorang-seorang, dia bagi kekuatan fizikal yang cukup luar biasa. Kalau hakim-hakim sebelum ni ada masalah, berperang ke, beradu tenaga kekuatan, mereka ada pengikut. Hak ni dia pergi seorang. Dia tak panggil orang, dia tak menyusahkan rakyat dia. Setakat tiang macam ni dia tolak, dia memang hebat. Akhirnya akibat berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini, dia tertangkap, dia dibutakan mata dia. Kemudian dia bermunazah, minta ampun, bertaubat pada Allah. Kalau Allah mengembalikan semula penglihatan dan kekuatan dia akan berjuang, berperang, berjihad fisabilillah selama 1000 bulan tak berhenti. Selama 1000 bulan tak berhenti. Bila sahabat dengar Rasulullah bercerita, sahabat pun mari, oh siapa dia lah boleh menandingi pahala 1000 bulan jihad daripada Nabi Allah Syam'un. Lalu Allah menghadiahkan pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Itulah keterkaitan dengan kisah Nabi Allah Syam'un. Lepas tu baru mari Nabi Samuel. Masa Nabi Samuel ni, Bani Israel tak ada pemimpin. Mari jumpa Nabi Samuel mengadu, angkatlah seorang pemimpin bagi kami, seorang pemimpin bagi kami. Lalu Nabi Samuel angkat siapa? Tolut. Akhir surah Baqarah tu kan ada kisah Tolut. Angkat Tolut. Tapi sayang, Tolut ni siapa? Tolut ni dari keturunan Bunyamin. Mereka tak mau. Mereka nak keturunan Levi, keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Musa, Levi. Harun, Levi. Samuel, Levi. Tak kurang pun keturunan Yahuza. Nabi Daud, Yahuza. Sulaiman, Yahuza. Ni Bunyamin. Mereka memperlekeh-lekehkan. Walahal Bunyamin tu salah satu 12 Bani Israel. Masih lagi keturunan mereka pun, sebab atas tu mereka pelekeh. Apatah lagi kalau nak angkat hari tu pemimpin dari orang kok lanah lagu mana? Bani Israel dah, geng mereka dah. Cuma mungkin daripada tribe, suku yang tak terkenal, mereka tolak. Kalaulah kata orang hak nak jadi pemimpin kamu ialah seorang pemuda dari kok lanah Kelantan, oi, lagi teruk mereka tolak. Okey, nampak? Baik, akhirnya marilah satu benda. Tabut As-Sakinah, the Ark of Covenant ni. The Ark of Covenant ni lah mari. Di samping bukti-bukti bahawa Tolut itulah pemimpin mereka. Melalui minyak yang menggelegak di dalam tanduk dengan ukuran tongkat Nabi Allah Musa, ketinggian Tolut tu sama. Dari hujung rambut sampai hujung kaki sama tinggi dengan ukuran tongkat Nabi Allah Musa. Inilah pemimpin kamu. Maka memimpinlah Tolut Bani Israel menentang tentera-tentera Jalut. Komander perang Tolut itulah dia Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud lah komander masa tu. Mati Tolut, Daud jadi raja. Mati Daud, Nabi Allah Sulaiman jadi raja. Lepas tu apa berlaku? Lepas Nabi Sulaiman, perpecahan kuasa pun berlaku. Bani Israel berpecah dua. Bahagian utara, Kingdom of Israel. Bahagian selatan, Kingdom of Judah. Utara, pusat dia Jericho. Selatan, pusat dia Jerusalem, Baitul Maqdis. Hak atas kena serang dekat Assyrian Empire 732 sebelum Masihi, 722 sebelum Masihi, lingkup 10 keturunan. Hak bawah Yahuza and Bunyamin yang sokong the Kingdom of Judah. Diserang oleh siapa?
Raja Bukhtansar, Raja Nebukadnezar, dari kerajaan Babylon baru. Namrus dia panggil Babylon kuno, Nebukadnezar dipanggil Babylon baru. Habis ranak negara Israel. 50 tahun selepas penyerangan tersebut, jiran kepada Babylon, Babylon Iraq. Sebelah Iraq ada apa? Sebelah Iraq kerajaan apa? Kerajaan Iran, Parsi. Parsi adalah Maharaja Cyrus the Great, salah seorang tokoh yang diwar-warkan sebagai Alexander the Great Iskandar Zulkarnain. Serang pula Nebukadnezar, lingkup Babylon. Babylon jadi wilayah jajahan Parsi. Cyrus the Great, raja yang adil, raja yang saksama. Kesian dekat Bani Israel, balik semula ke bumi Israel. Bina balik kerajaan kamu, aku bagi duit, aku bagi material. Lalu waktu inilah mereka bina kembali the Temple of Solomon, Haikal Sulaiman. Sebab hubungan akrab ni lah yang tolong mereka ni. Cyrus the Great kerajaan apa? Parsi tolong Yahudi. Hari ni pelik tak kalau di Iran 3 daerah besar, Tehran, Isfahan dan Hamdan, ramai orang Yahudi. Mereka kenang lagi kisah lama. Sebab bagi orang-orang Yahudi, Iran adalah bumi suci kedua selepas Israel. Sebab ramai Nabi-Nabi Bani Israel, makam dia ada di bumi Iran. Nabi Hajai, Nabi Habakuk dan Nabi-Nabi yang lain. Itulah cerita dia. Lepas tu hari ni kalau dia nak claim Israel tu bumi dia sebab dia pernah duduk bina kerajaan di situ, sorry. Yang awal mungkin lebih berhak. Tapi kalau atas dasar yang awal berhak, mana boleh yang awal berhak? Dah kami jajah, jadi hak kami. Kalau lagu tu bila Islam jajah balik, jadi hak apa? Jadi hak Islam lah. Hang menang balik, jadi hak hang. Islam menang balik, jadi hak Islam. Kalau nak kira atas dasar, jajah menjajah. Kalau nak kira ada tak asal, Nafutiyah. Ataupun asal, kalau Nafutiyah dah pupus, Kanaan. Macam kita hari ni lah dah. Mari yang betul-betul orang asli, kami orang-orang ori inilah yang paling. Nak kata apa? Nak hidup mana kita? Kita dah ada, dah duduk lah. Itulah nak katanya. Kalau atas dasar menjajah, siapa yang menang? Sebab itulah dia jadi bumi yang paling direbuti oleh 3 agama samawi, Yahudi, Kristian dan Islam. Yahudi sebab ada kisah lama. Kristian sebab apa? Nak sangat. Itu bumi kelahiran Nabi Allah Isa. Nabi Isa lahir di Palestin, Baitul Laham, Nazareth. Kita apa hubung kait dengan kita? Kiblat pertama umat Islam di mana? Baitul Maqdis. Ni juga adalah bumi Isra' dan